السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الفاضل المحترم Tuan Imam Musi Surau Rawdah Aliyatan Kuasa, para alim asatizah, Tuan Haji, Puan Hajah, sahabat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah ini dinamakan dengan dua nama. Pertama disebut surah Al-Insan, iaitu manusia. Yang kedua, surah ini juga dinamakan Ad-Dahr, iaitu masa. Jadi Allah bertanyakan kita dalam ayat ini, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, iaitu adakah telah sampai tiba kepada pengetahuan manusia tentang kejadian
manusia itu lam yakun syai'an madhkura, yang mana manusia itu, nama ciptaan itu pun tak pernah disebut. Tak pernah disebut orang, mana tak, tiada. Kalau kita ingat Allah tanya kita, bilakah manusia ini mula dikenali, maka sukar tuan-tuan kita nak sebut bila. Kita sendiri pun tak tahu. Maka Allah jelaskan keadaan kita ni bila mula disebut sebagai manusia. Hatta para malaikat sendiri pun tidak mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tujuan Allah mencipta manusia pun malaikat pun tak tahu. Kenapa? Tujuannya hanya Allah yang tahu. Jadi kita sendiri, Allah cipta kita pun kita tak tahu apa tujuan hidup kita ni, adanya kita. Maka Allah turunkan ayat surah ini menjelaskan tentang diri kita. Allah pernah sebut bahawa kita mengaku, alastu bi rabbikum. Allah pernah tanya semua di antara kita ni, alastu bi rabbikum. Bila Allah tanya, disebut sebagai alam tu alam roh. Jadi kita semua ni tuan-tuan pernah berada di suatu keadaan yang beza-beza. Kita ni transit je. Dulu tempat lain, kemudian tempat lain, dan sekarang ni kita rasa kita tahu. Kalau tanya sekarang ni tahu lah dekat ni. Tapi next, previous, yang kita tahu ni now. Tu je. Tapi untuk, kalau Allah tak cerita next, lepas ni pun kita tak tahu apa akan terjadi. Jadi Allah bagi tahu bahawa dulu Allah pernah bentangkan suatu persoalan, alastu bi rabbikum qalu bala. Semua roh yang Allah cipta ni mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan. Tapi tuan-tuan, declaration ni tuan-tuan, kita akan deny. Kita kata tak, saya tak ingat. Tak boleh paksa bahawa kami ni mengaku, sedangkan kami langsung tak tahu. Itu hujah kita. Kita boleh berhujah tuan. Kerana kita kata kita ada kebebasan, maka kita berkata dengan Allah bahawa kita tak ingat dan kita tak tahu. Kenapa kita pula dipaksa untuk sebut qalu bala dan kita tak tahu? Okey, tak apa. Maka Allah beri lagi ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Okey, kalau alam roh kita boleh bagi tahu kita tak ingat apa-apa. Tapi ada satu alam yang kita berpindah tuan-tuan ke alam tu, berada di suatu tempat yang paling selamat. Manusia ni tuan-tuan nak datang ke sini mesti berada dalam keadaan yang selamat baru dia boleh hadir. Di mana tempat tu? Perut. Perut ibu tuan-tuan. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bilakah manusia ni pandai mengetahui tentang perubahan-perubahan embrio yang ada dalam kandungan ibu? Bila? Tak sampai 100 tahun. Tak sampai. Dr. Moore, M-O-O-R-E, seorang pakar dalam dia panggil embryologi di Amerika Syarikat, bila dijemput oleh King Fahad, Raja Fahad,
tuan-tuan, yang saya sempat ingatlah raja-raja Saudi ni, King Fahad lama. Saya lahir 71, Malik Faisal saya tak sempat. Tuan-tuan mungkin King Faisal tak nampak tak? King Abdul Aziz, kan nanti kita akan jumpa kat mana? Pintu King Abdul Aziz. Tak ingat. King Fahad, kita ingatlah Raja Fahad. Lepas tu Raja Abdullah, Raja Muhammad, Raja Salman. Salman tak jadi. Raja Salman, lepas tu anak dia. Nak bagi tahunya, King Fahad ni tuan-tuan, dia minta supaya ahli sains mana-mana di seluruh negara dunia tengok kaji Al-Quran ada kaitan tak dengan sains. Maka Dr. Mo yang pakar dalam bidang embryologi ni, dia baca Quran dan dia tanya, who is the author of the book? Dia kagum. Seawal ayat, seawal tengok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Awal lagi. Bacalah dengan Tuhan kamu yang Maha Pencipta. Bacalah yang menciptakan manusia daripada sekat daging yang tergalak. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tahulah kita ni dulu berada dalam kandungan ibu, nganga mulut. Oh, macam pergi klinik pula, nganga. Biar ada nampak tu, apa ni? Anak lidah. Lidah ni patut ada ujung tu. Kalau kita sakit tu, yang itu je kita dulu tuan-tuan, duduk kat situ. Bukan duduk kat sini, duduk dalam perut, tapi dalam rahim ibu tu tergantung gitu. Jadi Al-Quran tu cerita detail tuan. Ni ayat ni, ayat yang pertama. Selepas tu ayat surah Al-Mu'min detail. Berada dasar, ada di situ daripada saripati tanah. Manusia ni tuan-tuan asal daripada tanah. Kemudian Allah kata cipta daripada ma'in mahin, daripada air yang hina. Tapi air itu sendiri daripada saripati. Makanan yang ayah kita makan, maka dia jadi satu benda yang paling halus. DNA ke nak sebut apa tu, yang tu lah lepas tu kita berada di satu tempat. Masa tu tuan-tuan ingat tak, yang kita yang macam anak berudu tu kan? Saya ingat dulu bila belajar sains biologi kan, dia ada kena lukis anak berudu pada dia tu bergerak, lepas tu jumpa dengan oval kan? Lepas tu maknanya yang lain-lain tu tuan-tuan berjuta. Yang berjaya kalau jadi kis yang tu twin, bagi kembar. Tapi nak bagi tahunya tuan, benda tu berlaku dan proses itu dilihat oleh mikroskop lah, ke teleskop. Saya tak ingat, tak kerti nak sebut sebab kita jarang benda ni. Benda tu bukan boleh tengok dengan mikroskop gini. Anak canggih. Dr. Mo kata, macam mana penulis kitab ni boleh detail, sedangkan bila mula kitab ni dicetak? Dia tanya pula. Cetakan publisher pula. Allah. Dia kata, tak, ini wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah 1400 tahun. Dia kata, kalau gitu pelik. Dia kata, macam mana seorang 1400 tahun dahulu dia boleh cerita tentang perkembangan embrio yang sedang saya duk kaji ni? Saya lah dia paling founder, orang yang mula sekali tahu tentang ni. Tiba-tiba ada orang lain boleh declare 1400 tahun dan maka dia telah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dia kagum dengan Al-Quran. Jadi tak apalah, itu tentang sains. Jadi kita ni yang berada di dalam perut ibu itu memang bergerak. Faja'alnahu sami'an basira. Antara Allah cipta kita tuan-tuan, deria yang kita boleh perasan benda apa ni, telinga. Duduk dalam perut ibu ni, ibu tuan-tuan kalau dia baca surah Yusuf tu, anak tu perasan. Kenapa kena baca surah Yusuf? Baca surah Yusuf tengok comel ke tak? Sebab nak suruh lawa macam Nabi Allah Yusuf. Jadi anak bawah ni tuan-tuan. Jadi maknanya dia dengar
Apa-apa perkataan oleh tadi mana? Sami'an, benda tu lah. Macam tuan-tuan ni. Sekarang ni pun masih lagi tuan-tuan. Walaupun duduk ini, tapi telinga tu jangan main-main. Tuan-tuan, Allah beri pendengaran ni supaya dapat, dia panggil sensitif. Ingat tak Haji Bakhil? Bila anak dia minta beli apa? Mesin jahit. Pensang. Oh, untung. Lepas tu, isteri dia kata, ayah kamu memang macam tu. Oh, bangun tu. Awak kata apa tadi? Ni pensing baru tuan. Nak bagi tahu bukan pensing baru. Daripada dulu lagi telinga ni memang telinga lintah. Dia dengar je, dia tahu tuan. Duduk dalam perut tapi kalau tanya seorang-seorang hari ni, ustaz, benda dalam perut ibu mana kita tahu? Ya Allah. Padahal benda tu ada perkembangan, ada respon. Tapi kita masih lagi mengatakan kita tak ingat apa-apa. Tak apa. Dan lepas tu kita 9 bulan 10 hari kita lahir ke dunia ni. Ingat tak? Apakah benda yang mudah untuk kita sebut? Perkataan yang boleh kita sebut dengan mudah tanpa diberi penerangan, cara, kaedah. Tapi kita keluar tu, kita dengan automatik dia panggil apa ni? Spontaneous. Boleh sebut je. Apa dia perkataan yang kita mula-mula lahir dulu? Ingat lagi tak? Macam tak ingat ni. Dah lupa je. Padahal tuan-tuan, waladatka ya bani Adam ummuka bakiya. Telah melahirkan kau wahai anak Adam. Ibumu dalam keadaan kamu itu bakiya. Ma makna bakiya? Menangis. Macam mana kita boleh menangis tuan? Sedangkan tak ada orang ajar pun cara. Kalau kita nak belajar lah, kita nak buat sesuatu ni, kena belajar. Tiba-tiba dia mari suatu perasaan, nak apa pun menangis. Pandai tu je. Nak susu pun menangis, nak tidur pun menangis. Nak tidur tu, menangis tu. Ada ustaz ni, dia bawa anak dia. Besar dah saya ingat anak dia tuan. Mari, dia menangis je. Dia pun bawa lah. Dia kata, Ustaz, kenapa anak Ustaz nangis? Dia kata, dia pun tak tahu. Pak Umar menangis, panggil pejabat pun menangis. Tak ada apa-apa pun, tapi menangis. Macam-macam tu. Dia kata, tak tahu. Dia sendiri yang jawab. Tak macam-macam dah saya bagi kat anak saya ni. Mungkin dia nak mak baru kot. Budak-budak kita mana tahu tuan. Dia meringit-ringit tu, rupanya dia nak, Ustaz tu pandai nak mak baru. Bunyi pada mak baru, mak. Kita tak tahu. Tapi kita ni dulu memang pandai menangis. Hari ni, kalau nak suruh menangis, tuan puas suruh menangis. Tak menangis-nangis juga. Jadi mana yang kita nak kata tadi? Dalam alam roh, kita kata kita lupa. Dalam perut ibu, kita kata kita lupa. Yang dulu kita memang menangis pun, hari ni kita dah lupa dah nak menangis. Jadi kita ni memang lupa tak? Kalau tak beri peringatan, asyik lupa sahaja. Dan kita selalu pula bagi tahu bahawa tak boleh paksa. Tapi Allah bagi tahu, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah beri tuan-tuan pada kita jalan. Inna hadainahu as-sabil. Dua pilihan. Allah tak nak kita ni arah macam kita dipaksa je beriman, paksa. Jadi Allah beri satu lagi jalan, imma syakira wa imma kafura. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita ni, bila kita lahir, bismillahirrahmanirrahim. Pukul apa? Ini suruh pukul apa tuan? 9 minit? Okey. 7-9 minit saya nak berhenti lah tuan-tuan, sebab flight saya pukul 1. Nak pergi mana? Nak pergi Mekah kejap lagi. Main-main je ke Mekah ni tuan. Ya Allah, pergi 2 minggu, balik, rehat sekejap. Hari ni ada bawa jemaah. Jadi tuan-tuan, kesedaran kita ni dan hidup ni, siapalah aku
sebelum kelahiran tiada bernama mahupun gelaran. Lahirku nanti bukan hiburan, mengenal Tuhan segala kebesaran. Siapalah aku ketika kelahiran, datangku bersama tangisan kedengaran. Lahirku kini mulakan pelayaran, harungi kehidupan penuh cabaran. Siapalah aku di dalam kehidupan, sekadar waktu buat persiapan. Jangan jadikan dunia harapan, semoga kalimah Allah akhir ucapan. Kalau sebut itu dia macam nada puisi lah. Saya minta izin sekali lagi sebab tuan-tuan nak bagi semangat. Sebab sekarang ni pun orang minat konsert-konsert ni. Duk panggil orang jauh-jauh, orang dekat tak panggil. Panggil bayar mahal-mahal tuan-tuan. Saya free je saya bagi. Cuma nak dia panggil penat express perasaan tu. Siapalah aku sebelum kelahiran, tiada bernama maupun gelaran. Lahirku nanti bukan hiburan, mengenal Tuhan segala kebesaran. Siapalah aku ketika kelahiran, datangku bersama tangisan kedengaran. Lahirku kini mulakan pelayaran, mengharungi kehidupan penuh cabaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadi tuan-tuan, masa kita lahir dulu, selain mulut menyebut tentang tangisan, tuan-tuan tengok apa jadi dengan tangan-tangan bayi yang lahir. Maqbudatul yad. Bayi tuan-tuan kalau pergi hospital, klinik, tuan-tuan tengok bila dia lahir saja, wah, tangan. Tangan semangat kan. Dia tak ada. Kalau dia lahir, wah, tangan dia pergi, tak ada. Tangan maqbudatul yad. Jadi apa pengajaran bila kita tengok anak tadi bila dia lahir semua, bukan dia nak tubuh lah, dia semangat. Semangat apa? Alal kiddi fil hayat. Makna dia mesti berjuang untuk hidup ni. Ada orang dia lahir elok, ada orang jaga. Ada lahir tuan-tuan terbuang. Ada, tapi dia masih lagi bersemangat. Kita lahir ni tuan-tuan, kalau tak semangat tuan-tuan, lemah, tak jadi. Jadi beza satu masa nanti dia panggil mabsutatul yad. Bezanya bila kita meninggal nanti, tangan kita tak jadi gini dah. Bila mati saja tangan terbuka. Kenapa tuan-tuan? Apa nak tunjuk pada kita kejap lagi? Kenapa tangan kita jadi gini? Maqbudah kerana semangat tuan. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan, masa kita lahir dulu, kita menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Bila dengar saja tangisan di dewan, dia panggil apa? Bilik yang isteri kita bersalin. Bilik persalinan ke dia panggil apa? Oh, saya ingat laboratory, bukan? Bukan lab tu, labor room. Pelat nama tu, saya kata ni labor ni, saya ingat boruh je labor ni kan. Wah, apa labor room? Dulu acak lah, saya 5 orang anak,
hospital klinik An-Nur Shah Alam dengan di Bangi tuan. Lahir ni tuan, nak tunggu anak lahir ni, doktor suruh swasta tu ke, ustaz mari. Oh, isteri pula duduk nak push anak tadi tuan. Lepas tu doktor pula syarahkan, ustaz tengok wajah isteri ni, tengok wajah isteri. Jadi kalau ustaz nak buat apa-apa nanti, tengok wajah dia. Aduh, pandai pula doktor tu tuan. Pesan pada kita supaya jaga isteri baik. Walaupun lepas ni dia punya pantang lara dia tu lama. Dia dah tak apalah, kita pun ingat wajah dia tu. Jadi tak ada. Maka lahir anak tadi, dengar ada suara kuah menangis tuan-tuan. Yang tak boleh masuk dalam labor room tadi siapa tak boleh? Oh, tok dia, nenek dia. Dan saya ada moyang seorang atas. Lagi seorang lagi. Oh, semua gembira tuan. Alhamdulillah lah. Seronok. Padahal anak tadi menangis. Patutnya bila dengar budak tu menangis, kenapa ni menangis? Tak ada. Maknanya tuan-tuan, orang menunggu suara tangisan tadi dan semua orang akan gembira. Jadi kenapa jadi gitu keadaannya? Maka kita berpujuk anak tadi, janganlah menangis. Kerana apa? Ramai orang yang akan gembira. Itu pujukan kan. Bila orang dodoi kita, lama-lama kita pun tak menangis dah. Pandai senyum, pandai ketawa, akhirnya nak suruh menangis. Ni jadi benda yang paling payah. Kita hidup ni dah tak reti dah. Nak cari mana benda yang boleh kita nak menangis, tak reti dah. Nak cari satu saat kata nak duduk rasa sedih, tak ada. Jadilah tuan-tuan, sebab apa kita dah mula pandai diajar tentang kegembiraan. Tapi satu hari nanti, kata penyair ni, fa'mal li nafsika hatta yabku yawma wafatika wa tadhak masrura. Kalau begitulah kamu dapati orang gembira saat kamu menangis, apa pengajarannya orang menunggu dalam hidup ni? Kalau kamu nanti akan sedih, masa tu orang akan gembira. Tunggu lah. Tak percaya? Minta maaf sekarang. Minta maaf. JDT dengan Terengganu, siapa menang itu? Saya memang tak gembira. Walaupun Kelantan tak boleh masuk, tapi saya tak nak JDT menang. Oh, ganas kan? Bunyi JDT mesti marah, betul tak? Saya tunggu tuan, tak apa, tahun ni menang, tahun depan minta supaya JDT kalah. Itu perangai kita. Nak orang tu kan kalah. Kalau kalah tuan, kita akan gembira. Seluruh Malaysia akan cuti. Padahal menang, kita tak tahu negeri mana. Sebab kalahnya JB. Pengajaran dia tuan kan sikit je tuan. Tunggu je orang kecewa, kita akan gembira. Tunggu lah. Tuan nak tengok lah dalam hidup ni, yang tu tahun, yang 5 tahun sekali. Yang 5 tahun sekali tu tu pun sama juga. Dua-dua tu tunggu. Yang mana kalah, yang mana menang. Yang menang akan ketawa kepada yang kalah. Itulah resipi hidup kan? Dan kita pun sama, adik-beradik. Nampak je sama. Keluar daripada pun. Tapi tuan-tuan pun balik nanti pun tengok kan, pakai kereta lama lagi. Oh, balik pakai kereta baru. Jadi tu lama. Macam-macam kan. Hidup ni keras. Hidup ni keras. Kalau siapa yang tidak menzalimi orang, dia akan dizalimi. Dia panggil struggle, survival kan? Kalau kita duduk main gini kan, nilai 3 ni, ramai kuat mana sekarang ni? Bangladesh Pakistan bukan kita negara survival hidup ni. Kalau kita tuan duduk main gini je, hidup senang je, rumput tepi rumah pun orang lain potong, anak tu tengah tidur, tunggulah tak sampai 10 tahun, tengoklah apa jadi dengan negara kita. Sebab kita tak survival, kita tak struggle, kita ingat hidup ni senang je. Orang akan tunggu tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kalau ada harta yang banyak, ajarlah anak tuan-tuan bertanam serai. Tanam serai, mudah tanam serai. Kalau malah sangat nak tanam pokok-pokok lain, ambil je sebatang serai, letak situ, sebatang je, 6 bulan rimbun. 6 bulan
Kalau kita ada anak-anak kan suruh dia tanam serai. Dia tanam serai, kita pun masa tu dah meninggal lah. Dia pun ingat ayah dia pesan dia tanam serai, dia pun tanam. Bila dia tanam serai tuan-tuan, maka jualannya laris, tiba-tiba orang mari tanya dia, macam mana kamu boleh untung ratus ribu? Dia kata dia tanam serai, untung. Tapi macam mana boleh sampai ratus ribu ni? Dia jual dengan tanah-tanah sekali. Tu untung, betul tak? Dia letih lah, dia tak nak style nak kena pergi cabut serai, kena pergi jual. Dia kata senang, jual dengan tanah-tanah, beli kereta, kata relax hati lah. Hidup ni tuan, fa'mal li nafsika. Kita buat kerja kita tuan-tuan, maka buatlah sendiri. Fa'mal li nafsika. Kita kena usahakan hidup ni seperti mana kalau kita rasa gatal. Kalau tengok pada wajah-wajah lelaki yang handsome, tampan ni tuan, ni semua ada penyakit gatal. Isteri tak tahu, saya tahu lah, saya lelaki. Bila kita gatal tuan-tuan, kita nak suruh orang garu tempat kita gatal tu, mana orang yang tahu? Kita cakap lah, saya ni gatal, tolong garu. Tapi garu tu suruh garu sendiri. Tempat mana saya tak bagi tahu. Letih je lah. Maka hidup ni tuan, kita yang tahu di mana tempat kita gatal, maka cari, ambil tangan, bukan ambil, dia akan pergi sendiri. Waktu malam dah tak perlu pasal lampu, dia dapat detect tempat gatal tu on the spot. Dia dapat cari tu tuan, kalau jauh sekali pun dia akan sampai. Ma hakka jildaka mithlu zafri. Tidak akan ada yang dapat menggaru gatal seperti mana kuku. Bukan kuku. Kuku ni tuan, dia boleh garu tu. Ya Allah, makin garu makin gatal sedap. Bedek dia panggil, bahasa Kelantan dia panggil merah. Tuan-tuan, sedap garu. Mandi pagi esok pedih. Mana puas hati tuan. Suruh isteri garu tuan, sekejap garu sendiri. Garu sana tak kena, garu sini tak kena. Lah kali dia cakap. Jadi tuan, fa'mal, hidup ni kena sendiri mau ingat. Buat sendiri. Supaya apa? Supaya akhir dah kita nak meninggal lah. Dan kita tempoh kita ni, takat yang saya nampak, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Lepas ni pergi alam dunia. Alam dunia ni sekejap lagi tuan-tuan kita akan berpindah ke alam barzakh. Maka sebelum kita pergi ke alam barzakh tu tuan-tuan, kita buatlah sendiri apa-apa amalan tuan-tuan, buatlah sendiri. Ada seorang ni dia pergi kubur. Dia pun duduklah di kubur ibu dia, ayah dia pun baca Quran. Dia tak baca banyak, dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dia sedekah. Dalam keadaan dia baca Qul huwallahu 3 kali tadi, dia dengar di sebelah kubur mak ayah dia ni ada kubur yang berbunyi, ada suara bacaan Quran. Takut dia. Bunyi ada suara. Dia baca atas lagi, kat dalam tu baca dengar betul. Dia balik tu dalam keadaan dia gerung takut kan, dia tidur tu mari lagi dalam mimpi dia. Mimpi suara yang sama. Maka dapat berdialog pula. Ya, saya yang tuan dengar suara saya. Saya pun jiran dengan mak ayah. Jadi apa kelebihan tuan ni sehingga boleh baca Quran semasa kubur? Dia kata masa hidup dia melazimi baca Al-Quran. Sebab tu Allah beri dan dia minta kepada Allah supaya apa ni, Quran tu jadi peneman dia. Maka Allah bagi tuan. Duduk dalam kubur pun masih lagi tu. Ada orang tuan yang melazimi baca Al-Quran dalam keadaan dia koma, mulut dia boleh sebut baca Al-Quran. Tapi Quran tu keluar mulut dia. Hebatnya sebab dia lazim. Lepas tu dia kata, untunglah kamu berada dalam kubur baca Quran. Dia kata tak ada apa. Tak ada pun apa pun keuntungan duduk dalam kubur baca Quran. Tak ada apa pun. Dia hanya sekadar baca aja. Dan namun pahala langsung tak ada. Sebab apa? Baca Quran tu siang malam baca Quran dalam kubur. Tapi Allah kata tak ada lah. Sebab bukan lagi bukan waktu beramal. Yang waktu beramal dunia. Yang kamu baca tadi tu, Qul huwallahu ahad, bacalah kamu.
yang tu lebih bermakna daripada aku yang duduk dalam kubur, baca. Jadi tuan-tuan, bacalah. Tuan-tuan, ada apa yang kita boleh baca tu kita baca. Saya balik hari tu rumah mak saya sebab jarang. Tuan-tuan, jadi tengok-tengok kubur. Kadang-kadang kita lalu tu saya akan tengok Fatihah kan. Tapi jarang nak boleh berhenti untuk pergi ke kubur pusara ibu ni untuk bersihkan. Rasa macam sibuk. Hari tu saya pergi sekejap. Pergi tengok-tengok rumput tinggi tu. Dalam dia punya tempat tu, saya pun cabut lah. Bersih. Kadang tengok tu, balik. Lepas tu saya naik flight pukul 9.10. Orang rumah pun jemput. Dia pun cerita kan. Dia kata dia tidur tadi. Sebelum lagi dia tidur, mimpi jumpa mak saya lah. Mak saya ni mari dalam mimpi dia, peluk dia, cium dia kan. Masa pukul berapa tu? Pukul 9 kan? Tu baru seorang isteri tu kan melaporkan. Lain lah bunyi. Kalau saya pergi pula rumah lain pula cakap pun sama. Bukan tu yang maksudnya nak ceritanya tuan. Benda yang kita duk buat tadi, kita saja-saja pergi bersih kan, tapi mak kita yang di bawah tu gembira, seronok. Anak dia minta kita kan, mari ziarah kubur mak hari apa? Hari raya puasa raya. Diva Badi pergi tak hari tu? Tak pergi. Christmas lepas ni pergilah. Kalau cuti tak boleh 2 kali je setahun. Raya Diva Badi tak pergi. Ya Allah, balik tu bang, pergilah. Maaf, tak kira tarikh lah, tak kira apa tuan. Saya pun dengar cerita tadi tu, betul kan. Jadi saya pun bukan percaya sangat sebab isteri yang mimpi kan. Jadi kalau tuan-tuan pun tak percaya juga, tuan tunggu mati nanti lah. Orang cakap ni tak percaya tuan-tuan, betul ke tak, mana dia tuan. Kita dengan roh ni pun ada hubungan lagi tuan-tuan. Jadi yang itulah fa'mal li nafsika, maka kita kena buat sebelum kita meninggal ni, supaya apa? Supaya orang lain pula akan sedih. Bila tahu berita kematian kita, nanti orang dapat dengar je, tidak semena-mena air mata tuan-tuan mengalir mengingatkan dia. Orang sebut je, siapa-siapa lah tuan-tuan dengar cerita, oh dia dah pergi dah. Jadi kita pun tarik nafas. Bila pula ni kita sedih tuan. Jadi kita nak suasana tu, perasaan tadi, biar orang dengar kita meninggal dunia, maka timbul saya rasa hiba, rasa saya, sehingga mengingatkan kenapa dia ni dulu hidupnya banyak buat amal, buat khidmat pada orang dan orang seronok. Kita ni insya-Allah tuan-tuan, kalau tak jauh lah daripada wabak-wabak ni. Tapi kalau masa wabak hari tu tuan-tuan, ya Allah, berapa ramai sahabat-sahabat kita pergi dulu. Saya dapat berita pukul 4 petang lebih, selepas solat asar, kawan saya yang rapat meninggal. Jadi dia sendiri tak hantar WhatsApp kat saya sebab dia meninggal. Orang lain tolong pesan, bukan seorang tuan, 2-3 orang. Itu pun pelik lah. Takut saya yang duduk ni tak tahu bahawa meninggal. Hantar tu saya ingat, kalau seorang saya tak sedih lagi, 2-3 orang dah siap bagi takziah pula. Aduh, macam kita pula keluarga dia. Sebab kita pun tak cerita kita ni rapat. Sedih kata, dia cerita sampai ramai 2-3 orang duduk main. Saya pun dengar itu tadi, menangis lah kita. Sebab dia pergi dulu, lepas tu kita ada lagi. Kemudian lama selepas tu, setahun juga saya ingat tuan-tuan. Jadi daripada jauh kita tahulah berita keluarga je. Tahu-tahu ada seorang ni dalam FB nak kahwin. Yang sini pun nak kahwin, cuma kita tak tahu nak kahwin apa. Yang Haziq ni anak murid saya, dia pun telefon saya, Ustaz, saya nak kahwin ni, isteri saya hari tu meninggal kanser. Jadi saya nak kahwin. Okeylah. Mudah-mudahan Haziq dapat. Dia ada 3 orang anak. Ustaz tahu tak saya nak kahwin dengan siapa? Saya tak tahu. Saya nak kahwin dengan isteri arwah kawan Ustaz ni. Jadi saya minta maaf, saya nak minta ilmu. Saya pula jadi wali tuan. Ya Allah, maknanya gitulah maknanya orang raikan kita tuan. Tanya khabar tu kita rasa gembira. Janganlah masa kita hidup ni tuan, orang buat tak tahu dah, Ustaz tu ada lagi ke tak ada, mati aku, gitu je. Jangan gitu, tanya tuan, biar orang tahu kita ni hidup ataupun mati, dan orang akan. Dan yang pentingnya kita
sana nanti kita gembira dengan amalan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit peringatan untuk diri saya tentang surah Ad-Dahri, tentang masa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.